Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni Kak Eja live nak cerita pasal aturan makan dalam pantang. Ramai tanya Kak Eja saya ketika hamil ni banyak sangat naik berat badan. Jadi saya nak tanya Kak Eja macam mana nak kurus dalam pantang dengan lebih cepat. Kan? Jadi hari ni Kak Eja nak live nak cerita pasal macam mana aturan untuk kita makan dalam pantang. Jadi siapa yang ada dengan Kak Eja minta tolong minta tolong share. Kita tunggu sekejap adik-adik masuk sebelum kita teruskan dengan live Kak Eja hari ni. Hai, siapa yang ada dengan Kak Eja minta tolong like, minta tolong share. Kita nak cerita pasal aturan makan dalam pantang. Kan ni adalah satu topik yang selalu orang tertanya-tanya, selalu orang rasa confused, selalu orang rasa betul ke tak betul cara aku makan kan. Hai Mazlina, apa khabar? Minta tolong share, minta tolong minta tolong like. Kita nak cerita pasal aturan berpantang makan. Sebab ramai ni berpantang sendiri. Ramai yang PKP ni, musim COVID ni ramai yang berpantang sendiri, ramai yang terpaksa jaga badan sendiri. Nak makan macam mana dan apakah aturan-aturan yang korang kena ikut supaya korang akan mudah kurang berat badan. Okey, hari ni Kak Eja nak cerita. Pemakanan dalam pantang ni kita kena tahu yang dalam tempoh masa berpantang badan sangat-sangat mudah menyerap. Okey, badan sangat-sangat mudah menyerap. Sebab tu kebanyakan doktor-doktor dia akan suruh kita makan makanan yang seimbang, makan makanan yang berkhasiat. Sebab apa? Khasiat dan keseimbangan dalam pemakanan kita akan mudah diserap tubuh. Okey, begitu juga dalam tempoh berpantang, dalam pengamalan berpantang Melayu lama. Okey, jangan kata orang dulu-dulu pantang makan ikan kering sahaja, tak ada. Tak ada istilah dalam pantang kita makan ikan kering. Orang zaman dulu dia tak makan pun sangat ikan kering. Dan kebanyakannya bidan-bidan akan larang kita daripada makan ikan kering ketika berpantang. Kenapa larang makan ikan kering ketika berpantang? Adalah kerana bau daripada ikan kering tu boleh mengakibatkan kita punya period nanti akan berbau. Jadi hari ni Kak Eja nak cerita kat korang macam manakah aturan berpantang makanan berpantang supaya korang boleh ikut dan boleh cepat kurang berat badan dalam tempoh waktu berpantang 44 hari ni. Tempoh 44 hari berpantang ni adalah tempoh yang sebenarnya sangat mudah untuk korang fine tune badan korang. Kena tahu yang kalau orang dulu-dulu, kalau dia tengok ramai orang sakit badan kan, ada ibu-ibu yang sakit badan, ada ibu-ibu yang nampak kusam kan, bidan-bidan akan selalu cakap engkau ni elok beranak balik lah. Sebab apa? Supaya kalau dalam tempoh waktu berpantang tu kita mudah nak adjust badan kita semula. Okay? Jadi waktu ni adalah waktu yang paling mudah untuk korang adjust. 44 hari ni adalah waktu yang paling mudah. Korang nak kempis perut, korang nak kontrol berat badan, korang nak naikkan seri, korang nak tambah tenaga, ini adalah waktu yang badan macam ikan yang lapar. Dia akan dia akan mudah serap, dia akan mudah ambil khasiat dari apa yang kita makan. Okey. Aturan pemakanan dalam pantang untuk kita mengurangkan berat badan. Dalam tempoh waktu berpantang, kita amat-amat digalakkan untuk makan on time. Pertama sekali, korang kena makan on time. Okey, setkan time pemakanan. Untuk tempoh waktu berpantang, sebaik-baiknya kita makan sebanyak 6 kali sehari dalam kuantiti yang sedikit-sedikit. Orang dulu orang selalu salah faham, dia kata dalam pantang tak boleh minum air yang banyak. Kan sebenarnya bukan tak boleh minum air yang banyak, dia sama dengan cara pemakanan, makan sikit-sikit tapi kerap. Sama juga dengan minum air, minum sikit-sikit tapi kerap. Kena cukupkan portion pengambilan air kita juga. Jangan kurang pengambilan air. Sebabnya air penting untuk kita nak build susu, untuk kita nak tambah tenaga. Badan pun kalau ikutkan percentage air dalam badan pun 70%. Jadi kita kena cukupkan pengambilan air tu. Makan sikit-sikit tapi kerap tu macam mana Kak Eja? Okey, korang kena tahu yang dalam pantang selalunya orang patut bangun awal. Orang dalam pantang korang memang akan bangun awal dan korang akan selalu lapar sebab korang menyusu baby.
Kan kita menyusu baby, jadi kita akan kerap lapar. Jadi makan dalam portion yang sikit-sikit. Contohnya kita minum pagi seawal pukul 7 pagi tu kita dah bangun, kita dah mandi, dah pakai barang pilis, minum pagi dulu sebelum kita susukan baby. Nanti baby bangun, kita boleh mandikan baby, uruskan baby, dan lepas tu dalam pukul 11, pukul 10, pukul 11 kita makan pagi. Okey, tadi dah minum pagi, lepas tu kita makan pagi yang lebih berat, kan, makan yang lebih berat. Lepas tu kita makan tengah hari. Okey, makan tengah hari, kita ada makan tengah hari, dan seterusnya kita ada minum petang. Lepas tu kita makan petang. Kan, makan malam lah, makan malam. Lepas tu kita ada snacking malam. Dia ada 6 tempoh waktu makan dalam tempoh waktu berpantang. Jangan makan sekali setambun. Kan, jangan makan sekali, oh aku hari ni tak dapat makan, aku kena makan banyak. Waktu pagi tak makan, makan tengah hari terus tapi makan banyak. Ini akan menyebabkan korang mudah buncit, mudah gemuk. Jadi kena tahu yang tempoh waktu permakanan dalam tempoh waktu berpantang ini adalah sikit-sikit tapi kerap. Dia sebenarnya lebih kurang sama. Kalau korang tengok sekarang ni, orang berdiet, diorang pun akan mengamalkan cara yang sama. Makan sikit-sikit tapi kerap. Sama juga dalam pantang, makan sikit-sikit tapi kerap. Make sure korang tetapkan waktu makan korang dengan betul. Maknanya repeatedly makan pada waktu yang sama. Makan tengah hari pukul 1, makan hari-hari pukul 1 waktu tengah hari. Pukul 3 minum petang. Minum petang. Ambil sesuatu untuk minum petang. Makanlah biskut ke, roti ke, lempeng ke, kan, apa-apa yang boleh memberi tenaga kepada kita waktu petang tu. Dan sebab bila kita dah kenyang, kita tak akan makan sekali banyak-banyak. Dan makan, orang dulu kata makan tak boleh bertambah dalam pantang. Sebab apa? Sebab dia tak nak kita makan sekali banyak-banyak. Bila makan sekali dalam kuantiti yang banyak ni, korang akan mudah dapat kegemukan, mudah gemuk, mudah, susah nak kontrol berat badan. Badan akan menyerap semua gizi tu dan korang susah nak kontrol berat badan. Yang seterusnya, korang kena tahu yang pakai bengkung sebelum makan. Okey, dah mandi, pakai bengkung baru kita makan. Kerana apa? Kerana kalau kita berbengkung sebelum makan, perut kita akan rasa lebih mudah kenyang. Lebih cepat kenyang. Walaupun korang sekarang ni dah tak berpantang, korang pakai korset ke apa-apa sekarang ni kan, kalau kita pakai kan kita rasa sei, kita tak berapa nak makan sangat. Jadi pemakaian bengkung ketika berpantang juga adalah penting. Kan, sebelum makan pakai dulu bengkung, jangan biar perut mengikut. Jadi kita tak nak perut kita tu jadi besar. Ramai orang ada masalah belly ring dekat tepi-tepi perut ni kan. Ni adalah disebabkan tabiat pemakanan ketika berpantang kita tak betul. Kita tak bengkung dengan betul kan, kita makan tak on time. Jadi bila macam ni, perut kita akan susah kempis. Perut kita akan susah kempis. Sebab tu dalam tempoh berpantang, kalau orang dulu dia sangat-sangat detail. Waktu makan adalah sangat-sangat dijaga. Waktu makan adalah sangat-sangat dijaga. Selain daripada untuk memberi kadar susu yang banyak. Sebab apa? Sebab kita konsisten. Badan kita, bila kita konsisten tempoh waktu bermakan, badan kita akan belajar sendiri kita punya rutin. Okey, waktu ni aku dah nak kena buat susu. Susu pun jadi banyak. Waktu ni aku dah nak kena rehat perut kita pun jadi rehat. Jadi pemulihan badan tu pun akan berlaku lebih cepat. Kita kena tahu yang connection antara luaran dan dalaman ni ada. Kan, connection badan ni adalah satu yang complicated sebenarnya. Even kalau kita mandi aura pun boleh mengubah kita punya mood. Macam mana mood boleh berubah dengan bau? Macam mana mood boleh berubah dengan persekitaran? Kita dengar hiruk bunyi kan? Jadi ini semua adalah ada kaitannya. Sama juga dengan cara pemakanan. Cara pemakanan, pemilihan makanan juga adalah penting kan? Makan makanan yang berkhasiat. Sebab apa tak bagi makan makanan yang berbau-bau hani-hani ni? Kenapa tak boleh makan yang gatal-gatal? Supaya tak ada allergic reaction, supaya nanti kita punya misui tak berbau. Kita kena tahu yang tempoh berpantang ni adalah tempoh penyerapan yang sangat bagus. Sebab tu kalau korang nak kurus, korang nak cepat nampak result dalam tempoh waktu 44 hari ni, cuba buat yang terbaik.
Kontrol waktu makan, pastikan makan ikut jadual, jaga portion pemakanan. Lebihkan sayur-sayuran, sayur-sayur yang boleh makan banyak kan? Banyak sayur yang boleh makan time berpantang. Jadi pilih sayur-sayuran yang baik, yang boleh tambah susu, yang boleh bantu pemulihan kan? Pilih makanan yang baik untuk korang makan. Jangan terlampau terlampau rasa free kan, kena jaga makan, makan adalah satu yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mempengaruhi perubahan diri korang nanti selepas habis tempoh waktu berpantang. Make sure makan ikut time, 6 kali sehari, makan dalam portion yang sedikit tetapi kerap. Pastikan jadual pemakanan korang tu betul, pengambilan makanan tu pun betul. Banyak menu-menu berpantang yang senang korang nak uruskan, terutama bagi mereka-mereka yang berpantang sendiri. Okey, jadi itu dia pasal waktu berpantang, makanan waktu berpantang, macam mana nak kurus dengan cepat. Makan sedikit-sedikit tapi kerap. Kalau rasa tak nak ada belly ring kan, pastikan berbengkong sebelum kita makan. Bengkong ni make sure bengkong tu labuh supaya kontur badan tu cantik. Itu yang kita nak kan. Okey, jadi sekian dulu untuk pagi ni. Kita jumpa lagi dalam live yang berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.